Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya lagi Janani, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Silat bukan sekadar satu ilmu mempertahankan diri atau berlawan, jauh sekali untuk bermegah-megah. Sebaliknya, silat membentuk jati diri insan yang berpegang kepada nilai-nilai murni sebagai seorang individu dan ahli masyarakat. Ketika dunia semakin pantas di bawah arus permodenan, silat terus bernafas diamalkan oleh ribuan penuntutnya di seluruh dunia. Namun apa yang membimbangkan adalah falsafah sebenar di sebalik seni warisan Melayu ini yang semakin kurang difahami. Kekuatan silat gayung bukan terletak hanya pada gerak tubuh tetapi keseimbangan jasmani dan rohani pengamalnya. Kata waris amanah silat seni gayung, Datuk Sazali Mior Abdul Rahman, tidak semua penuntut memahami erti seni silat itu sendiri walaupun mahir berpencak. Ilmu kita mencari ini seni Melayu kita, iaitu silat. Daripada silatlah diasas untuk kita mendegakkan disiplin, ketaatan, kejujuran dan kesetiaan pada guru yang mengajar. Bagi generasi sekarang ni nampak makan masa lah nak dapatkan daripada ilmu tu, dia kena betul-betul daripada nawai tu dia, niat dia untuk nak belajar silat gayung ni. Beliau merupakan anak kepada pengasas pertubuhan silat seni gayung di Malaysia, Allahyarham Mior Abdul Rahman. Tanggal 23 Jun, beliau mengambil kesempatan Syawal untuk mengumpulkan anak-anak gayung serta keluarga terdekat dalam satu majlis tahlil sempena ulang tahun ke-28 pemergian Allahyarham dan untuk menyatukan generasi lama serta baharu pengamal seni bela diri warisan ini sebagai sebuah keluarga besar. Bagi guru lama Osman Said, anak-anak gayung muda perlu sentiasa didampingi supaya adat dan tradisi tidak dihanyut kemajuan dunia. Silat dulu dengan sekarang berbeza jauh banyak sayang. Jauh, sangat jauh. Sangat jauh. Dulu memang perfect. Sekarang korang perfect. Perfect tu dah. Ada seni mempertahankan diri itu kejap. Padat. Dia buat satu perkara, dia padat. Dia kalau bersilat, dia padat betul. Kalau main kerih betul-betul dengan semangat hantuah kata orang. Tak macam orang sekarang, dia main-main tapi macam tak bersungguh-sungguh di jiwa dan perasaan dia. Cuma main nak cari publicity, itulah lebih kurang. Beliau tidak dapat menafikan bahawa seni silat hari ini banyak berubah seiring masa. Usaha perlu terus digerakkan dengan konsisten supaya ianya terus berpegang pada asas yang murni. Turut berkenan hadir ke majlis tahlil tersebut anak anda Sultan Perak ke-33 Raja Juliana Rafiah binti Sultan Idris II Al-Mutawakkil Shah. Perubatan alternatif kini semakin diterima ramai. Malah ada beberapa kaedah perubatan alternatif yang sudah diiktiraf dan diguna pakai sebagai salah satu cara bagi merawat penyakit. Bagi memastikan ia kekal selari dengan perubatan moden, Institut Kebudayaan Kesenian dan Sains Fizikal anjur Persidangan Perubatan Alternatif 2019. Ia jadi medan untuk pengamal perubatan alternatif dari beberapa negara untuk bertukar pandangan serta mendapat maklumat terkini. Persidangan ini dihadiri pengamal perubatan alternatif dari beberapa negara seperti Singapura, Indonesia dan Brunei. Penganjurannya adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan memartabatkan perubatan alternatif sebagai salah satu kaedah perubatan komplementari dalam amalan kesihatan moden masa kini. Komitmen ini melibatkan semua pihak berkepentingan termasuklah ahli akademik dari pelbagai disiplin ilmu, badan kawasalia, pengamal, pengusaha dan komuniti. Tapi tukang urut ni mereka perlu mendapat diploma daripada institut yang telah diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi antaranya adalah IPSCA lah, IPSCA. Menyediakan kemudahan untuk diploma seni urut Melayu contohnya. Okey. So yang juga diploma ini mendapat MQA daripada KPT. Jadi melalui depa bila mereka dapat diploma ni maka mereka boleh bekerja contohnya sebagai fizioterapi di beberapa hospital yang telah terima TCM iaitu traditional practice untuk di hospital ini. Perubatan tradisional dan komplementari telah lama wujud di Malaysia dan kini ia juga semakin diterima di peringkat antarabangsa. Sebenarnya perubatan alami ini dia adalah satu perubatan yang melengkapi perubatan moden yang kita tahu semula. Kerana perubatan moden ada kelebihan dia dari segi sudut sains, dia punya bukti-bukti saintifik dia. Tapi bila dilengkapi dengan rawatan kita panggil traditional and complementary ini, dia melengkapi satu-satu rawatan. Okey, dia sebenarnya bukan kata
moden ni tak perlu alternatif tak perlu moden, tak. Dia sebenarnya ada satu rangkaian perubatan untuk holistik. Perubatan alternatif yang digabungkan dengan perubatan moden juga sebenarnya semakin menjadi pilihan di Indonesia dan Brunei. Tahun 2005 mendalami perubatan alami, iaitu salah satunya akupunktur. Sejak tahun 2012 saya lebih mendalami lagi Japanese akupunktur. Kalau di Indonesia, alhamdulillah penerimaan government atau penerimaan oleh masyarakat tentang perubatan alami sangatlah baik. Kami sudah mempunyai regulasi sendiri untuk perubatan alami. Untuk mengikuti pelajaran akupunktur, selama pengamatan saya di dekat Brunei, akupunktur ni adalah selalu dipraktikkan dengan komuniti Cina. So dekat Brunei jarang ada yang melakukannya bagi kita bangsa Melayu. So this is one of the opportunity yang saya dapat untuk lebih lagi mendalami ilmu akupunktur. Persidangan kali ini turut mendapat sokongan Dewan Perniagaan Perubatan Tradisional Malaysia, Persatuan Perniagaan Harapan Malaysia, Persatuan Pengamal Utama Perubatan Naturopati, Persatuan Herbalist Malaysia dan Pertubuhan Pengamal Akupuntur Jepun Malaysia. Manusia dan alam sekitar saling memerlukan. Sikap prihatin terhadap alam sekitar perlu ada pada setiap manusia demi hidup yang selesa dan mengurangkan bencana. Salah satu elemen alam semula jadi yang perlu dijaga adalah sungai kerana apa gunanya sungai jika ia tercemar. Dan kebersihan sungai ini yang sangat dititik beratkan oleh Persatuan Eco Greta Melawati. Eco Greta Melawati tumpukan usaha mereka untuk jaga kelestarian Sungai Klang yang melalui Taman Melawati. Sungai sepanjang 120 km itu amat penting bagi penduduk sebagai kawasan rekreasi. One of the activities we have been quite active doing last 1 year is actually creating a river trail all the way from our centre here right up to the Klang Gates Dam in Melawati. The purpose of this river trail is actually to get community to actually come and walk the trail along the river in a safe environment, in a green environment and an unpolluted environment, and also for them to appreciate that there's a river in their neighborhood. Kerja pemeliharaan sungai ini bukan sahaja dapat kerjasama penduduk setempat, malah ia turut dibantu pelajar universiti swasta. Mereka turut terlibat dalam menjaga kebersihan Sungai Klang dengan menghidupkan suasana kehijauan dan keceriaan di situ. Selain itu, Eco Greta juga mengambil inisiatif menjadi pusat pengumpulan barangan kitar semula dan sekaligus mendidik masyarakat di situ cara mengitar semula minyak masak. Used cooking oil we are also collecting, and then the used cooking oil that we collected, we are going to pass it to the manufacturer to do it as a biodiesel. Biodiesels are for all the machineries, for all the tractors and all those things. They use biodiesel. They cannot use it for cars yet because consumption is still very low. So we managed to take the opportunity to use the used cooking oil to do a small candles like this. Kehidupan manusia banyak bergantung kepada sungai. Justru kelestarian sungai menjadi tanggungjawab bersama kerana sungai yang tercemar akan menjejaskan kehidupan manusia. Buluh adalah sejenis tumbuhan yang mencatatkan pembesaran paling pantas dalam dunia. Ia juga memainkan peranan penting dari segi kebudayaan dan ekonomi bagi penduduk Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Menjedari potensinya, Kerajaan Sarawak akan membangunkan industri penanaman buluh sebagai alternatif industri hiliran. Ia akan jadi salah satu hasil sumber bukan kayu yang mempunyai nilai komersial. Tumbuhan ini adalah dari kumpulan monocotyledon dari famili Gramineae dalam keluarga rumput rampai. Tempoh pembesaran yang cepat sesuai untuk dijadikan alternatif kepada penanam akasia yang memerlukan masa yang lebih untuk dituai. Dan kalau kita lihat buluh dari segi pertumbuhan buluh dengan kayu, dengan balak, buluh lebih cepat. So kita boleh menuai buluh yang matang dalam jangka masa 5 tahun. Berbanding dengan kalau kita banding dengan akasia untuk tujuan
industri kita lebih menggunakan tempoh masa 8 ke 10 tahun. Kalau buluh 5 tahun. Buluh juga mampu menjimatkan penggunaan tanah kerana kepadatan tumpun buluh jauh lebih tinggi berbanding pokok kayu. Malah, pengurusan serta pengendalian juga lebih mudah kerana untuk menuai buluh tidak perlu menggunakan jentera berat. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak pula telah kenal pasti 12 spesies buluh yang mempunyai nilai komersial dan berpotensi untuk dibangunkan di Sarawak bagi kegunaan industri hiliran. So, kalau di China ataupun di Jepun, dia lebih menggunakan buluh jenis muso bambu. Kalau kita di sini yang mungkin setanding dengan muso bambu ini buluh betul, kerana mempunyai ketebalan dan kekuatan yang agak baik. Dan selain daripada itu, kita juga mempunyai jenis buluh yang sesuai untuk tujuan handicraft, untuk anyaman, bakul dan sebagainya. Sarawak juga menetapkan sasaran untuk menembusi pasaran dunia dengan produk buluhnya. Pada masa ini, pihak pengguna di pasaran antarabangsa sangat menekankan kepada green environment, what we call produk yang mesra alam. Sebab itu kita rasa buluh adalah salah satu daripada bahan yang mempunyai nilai mesra alam yang tinggi. Sebagai permulaan, Pusaka mensasarkan untuk memiliki ladang buluh antara 5 hingga 10 hektar termasuk pusat semayan. Pusat ini juga akan diwujudkan di setiap bahagian di Sarawak bagi memudahkan proses pembukaan ladang berskala besar. Nilai dagangan buluh global dianggarkan mencecah 14.4 bilion ringgit pada 2017. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Jana Nik. Assalamualaikum dan salam hormat.